Dan pada ketika Yasin pandang ke belakang dan Yasin nampak budak ni, waktu tu Yasin kata dekat belah belakang dia ni dah seperti kawasan yang lain tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi kita di dalam channel ini. Anda semua bersama saya, Affar Roslan. Saya akan berceritakan tentang kisah seram hantu di dalam channel A2J ini. Apa-apa pun, saya nak ucapkan selamat datang bagi sesiapa saja yang baru je terjumpa channel ini. Kalau anda suka akan cerita kisah seram hantu, bolehlah support saya dengan tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng. Kalau boleh, like dan juga komen. Bagi sesiapa yang sentiasa menyokong saya, anda memang hebat. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Baiklah, macam biasa, sebelum saya memulakan cerita, ingin saya ingatkan, di dalam setiap penceritaan, janganlah anda semua terlalu taksub dan juga percaya. Cukuplah sekadar hanya menjadikan ianya sebuah cerita. Baiklah, tanpa kita membuang masa lagi, jomlah kita mulakan cerita untuk episod kali ini. Keep rolling. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Baiklah, cerita yang ingin saya kongsikan kepada anda semua pada episod kali ini. Cerita ini berlaku kepada salah seorang dua pupu saya, di mana dia ni telah disembunyikan oleh bunian ketika kita orang ni bermain permainan sembunyi-sembunyi. Dan dua pupu saya ini bernama Yasin. Okey, cerita dia begini. Kejadian ini berlaku dekat kampung saya sendiri yang terletak di Benut, Pontian, Johor. Dan masa kejadian ini berlaku, masa tu saya kecil lagi, saya budak-budak lagi. Seingat saya lah, pada masa ketika itu saya berumur 8 ke 9 tahun macam itu. So, cerita dia begini, adalah pada satu hari itu, saya bersama dengan sepupu-sepupu saya, termasuklah dua pupu saya, iaitu Yasin dan Ayul. Macam Yasin dengan Ayul ni, mereka adik-beradik. Dan rumah Yasin dan Ayul ni memang berdekatan saja rumah dia dengan rumah kampung saya. So, adalah pada satu hari tu, saya dengan sepupu-sepupu saya dan juga dua pupu saya, Yasin dan Ayul ni, kita orang plan nak main permainan sembunyi-sembunyi. Siapa yang lahir tahun sekitar 80-an, 90-an, ataupun saya rasa budak-budak zaman sekarang pun masih tahu lagi apa itu permainan sembunyi-sembunyi kan. Di mana akan terdapat salah seorang yang akan kena jadi sebagai pencari dan yang lain-lain ni kena sembunyi. Okey, cerita dia begini. Ada pada satu hari tu, kita orang ni plan nak main sembunyi-sembunyi. Pada kali ini, kita orang nak main sembunyi-sembunyi ni lain daripada yang lain seperti mana kita orang main sembunyi-sembunyi sebelum ni tahu. Kalau macam sebelum ni, saya bersama sepupu-sepupu saya ni, kita orang akan main sembunyi-sembunyi ni dekat dalam rumah kampung saya ni. Tetapi disebabkan kita orang ni macam dah selalulah kena marah kan sebab main sembunyi-sembunyi ni dekat dalam rumah. Yalah, mananya tak kena marah. Pergi main sembunyi-sembunyi, lepas tu sembunyi dekat dalam gerobok makcik lah kan. Lepas tu pergi sembunyi dekat dalam bilik orang tu lah. Kiranya kalau kita orang ni main sembunyi-sembunyi dekat dalam rumah, memang rumah tu akan berkembur lah. Kira macam berselerak. So tu yang ada pada satu hari tu, kita orang ni nak main sembunyi-sembunyi. Kita orang nak main sembunyi-sembunyi ni dekat luar rumah pula tau. Dan pada masa tu kita orang plan nak main sembunyi-sembunyi ni dekat kebun yang terletak dekat belakang rumah kampung saya ni. Dia sebenarnya tercetusnya idea ni nak main sembunyi-sembunyi ni dekat kebun bukan sebab apa pun. Sebab pada masa tu saya dengan sepupu-sepupu saya je lah. Kita orang pada masa tu tengah kemaruk bermain rounders tau. Kita orang main rounders ni dekat belakang rumah kampung saya ni jugalah. Dan selalunya kalau kita orang pukul bola tu memang masuklah ke dalam kebun yang terdapat dekat belakang rumah kampung saya ni.
So bukan saya nak cerita pasal kita orang ni main rounders. Jadi idea tu tercetus nak main sembunyi-sembunyi ni dekat dalam kebun tu. Sebab ni lah yang kita orang main rounders ni kan. So pada hari yang kita orang ni nak main sembunyi-sembunyi tu, jadi kita orang ni pun semua berkumpul lah dekat belakang rumah kampung saya tu. Jadi disebabkan ini adalah first round, kira macam tak tahulah lagi siapa yang nak kena jadi sebagai pencari tu. So kita orang semua ni pun mainlah lat tali tamplong ni tahu. Kiranya macam kena buat putih dan hitam macam ini kan. Jadi macam siapa yang ganjil kan, kalau macam dalam ramai-ramai tu main lat tali tamplong tu, dia seorang je yang keluar ganjil. Jadi dia ni akan dikeluarkan dululah. Kira maksudnya dia ni dikecualikan lah. So lepas tu kita orang ni pun mainlah lat tali tamplong ni sehinggalah sampai tinggal 2 orang saja. Dan seingat saya lah, masa tu yang tinggal 2 orang yang terakhir ni iaitu Yasin dan juga lagi salah seorang sepupu saya iaitu Apid. Jadi kalau macam dah tinggal 2 orang ni je, so 2 orang ni kena main ojus lah. Kiranya masa saya kecil-kecil ni kita orang tak panggil osom tau, kita orang panggil benda ni ojus. Maknanya boleh pakai burung, batu dan juga air. Dan mereka berdua ni pun mainlah sehingga 5 round. Dan pada masa itu Yasin ni lah yang kalah tau main ojus ni kan. So kiranya Yasin ni lah orang pertama yang kena jadi pencari lah untuk cari kita orang ni semua waktu kita orang ni semua dah sembunyi. So bermulalah permainan sembunyi-sembunyi kita orang ni. Jadi macam Yasin ni, dia ni kena duduklah dekat salah satu sudut untuk dia ni pejam mata, dan Yasin kena kira 1 sehingga 100 tau. So bila bermulanya Yasin ni kira 1 hingga 100, jadi macam kita orang ni semua kena cepat-cepatlah cari tempat sembunyi. So pada masa tu adalah yang sembunyi dekat pokok rambutan lah. Jadi yang sembunyi dekat pokok rambutan ni memang dia panjat setinggi-tinggi tidak dekat pokok tu. Lepas tu ada juga yang sembunyi dekat dalam reban ayam lah. Ada juga yang sembunyi di sebalik sabut-sabut kelapa tau. Ada yang sembunyi dekat dalam tempayan air yang kosong. Dan ada juga yang sanggup sembunyi dekat dalam parit. Dekat kebun ni memang terdapat parit lah. Parit ni memang panjang. Dan parit ni memang sampai ke hujung kebun ni. Dan disambungkanlah dengan parit yang paling besar lah dekat hujung kebun tersebut. So adalah yang sanggup kan sembunyi dekat dalam parit tu. Lepas tu jadi parit ni tak dalam sangat. So dia berbaring kat dalam parit tu dan tutuplah badan dia dengan daun pelepah kelapa tu tahu. So bermulalah permainan sembunyi-sembunyi kita orang ni round yang pertama. Jadi disebabkan ini adalah round pertama dan kali pertama lah kita orang ni main sembunyi-sembunyi ni dekat dalam kebun. So round pertama ni memang agak lama sedikit lah. Yelah, sebab agak susah lah kan Yasin ni nak cari kita orang semua. Macam sebelum ni kita orang main sembunyi-sembunyi dekat dalam rumah. Jadi memang dah tahulah dekat mana spot-spot yang kita orang ni selalu sembunyi. So disebabkan ini adalah first time kita orang main sembunyi-sembunyi ni dekat kebun ni. Jadi memang round pertama ni agak lama sedikit. So lepas habis round yang pertama, masuk round yang kedua. Jadi macam yang round kedua ni saya tak ingat lah siapa yang jadi. Tapi round yang kedua ni memang singkat sikit lah. Taklah lama sangat macam round yang pertama tadi kan. Sebab masa kita orang main sembunyi-sembunyi yang round kedua ni, tempat sembunyi tu tak banyak sangat lah yang kita orang ubah. So bila masuk round yang ketiga, Yasin ni lagi sekali yang kena jadi sebagai pencari tau. So yang Yasin ni masa tu dah start rasa macam bengang lah. Masa tu dah macam nak bergaduh sikit lah. Biasalah budak-budak kan kalau macam main ni tak nak kalah. Jadi lepas tu sikit-sikit macam nak gaduh kan. So masa tu yang Yasin ni dah start bengang lah. Sebab dah 2 kali dia ni kena jadi sebagai pencari. So bila round ketiga ni kita orang ubah lagi sikit tau tempat kita orang sembunyi. Maknanya kita orang dah tak sembunyi sama seperti macam round pertama dengan round kedua. So bila time Yasin ni jadi, round yang ketiga ni, kita orang ubah tempat sembunyi. Jadi masa tu yang Yasin ni nak kena cari kita orang pun agak susah lah dan agak lama. Jadi lepas dah habis round keempat tu, orang lain pula yang jadi. So yang Yasin ni kena sembunyi pula lah kan. Baiklah, cerita ini semuanya bermula dekat sini. Macam dekat kebun belakang rumah kampung saya ni, terdapat satu kawasan yang ada pokok buluh. So macam kita orang ni memang dilarang sama sekali oleh orang-orang tua supaya tak main dekat berdekatan pokok buluh tu lah. Sebab apa yang macam ibu dan ayah saya, pakcik-pakcik saya lah bagi tahu dekat kita orang ni semua,
jangan main dekat pokok buloh tu, sebab dekat pokok buloh tu diorang cakap diorang pernah nampak lah ada ular yang bertelur dekat situ. Jadi disebabkan kita orang ni masa tu kecil lagi dan kita orang ni dilarang lah untuk main dekat pokok buloh tu. So memang kita orang ni semua tak beranilah nak main berdekatan pokok buloh tu. Tetapi disebabkan Yasin ni kan saya cakap dia dah bengang lah kan, sebab yelah 2 kali dia jadi sebagai pencari. Lepas tu bila turn dia ni kena jadi sebagai pencari, kita orang sembunyi tempat yang susah-susah kan. Jadi disebabkan masa ni Yasin ni dah bengang. So masuk round yang keempat ni, Yasin ni nekat tau. Kira masa tu memang dia fikir dia dah tak nak lah jadi sebagai pencari lagi. Dan Yasin ni nekat lah untuk dia ni sembunyi dekat area pokok buloh tu tau. Sebab mungkin masa tu Yasin ni fikir kalau dia sembunyi kat situ, memang kita orang ni tak beranilah kan. Jadi siapa yang jadi sebagai pencari ni memang takkan beranilah nak cari dekat area kawasan pokok buloh tu. So sekarang ni kita masuk dekat cerita apa yang Yasin dah ceritakan kepada kita orang ni semualah. Katanya Yasin waktu dia sembunyi dekat di sebalik kawasan pokok buloh tu lah. Yasin kata dia masa tu duduk mencangkung dan sambil masa tu Yasin ni memandang ke kiri ke kanan lah. Kira memerhatilah ke arah ke kiri dan kanan. Dan waktu Yasin ni sedang memandang ke arah kiri dan kanan, tiba-tiba Yasin kata bahu dia ni ditepuk tau. Jadi bila bahu Yasin ni ditepuk dan Yasin ni pun nak tolehlah pandang ke belakang kan. Kata Yasin waktu dia ni berpaling ke belakang, waktu ni Yasin kata mulut dia bagai dah dikunci tau. So apa yang Yasin kata, waktu dia pandang ke belakang, dia nampak ada seorang budak lah yang tepuk bahu dia ni. Dan Yasin kata budak ni memang lebih kurang baya kita orang je. Dan pada ketika Yasin pandang ke belakang dan Yasin nampak budak ni, waktu tu Yasin kata dekat belah belakang dia ni dah seperti kawasan yang lain tau. Bukan seperti mana kawasan kebun kat belakang rumah kampung saya ni. So kan Yasin kata waktu dia pandang ke belakang tu memang mulut dia bagai dah dikunci kan. Dan budak tu teruslah menyapa kepada Yasin ni. Budak tu berkata kepada Yasin, "Aku tahu dekat mana tempat untuk sembunyi yang bagus. Jom ikut aku." So daripada Yasin ni duduk mencangkung, teruslah Yasin ni bangun dan Yasin ni pun ikutlah budak ni tahu. So Yasin ni ikutlah budak ni masuk ke dalam kampung budak ni. Yasin ni pun berjalanlah ikut budak ni daripada belakang je. Dan pada ketika itu, waktu Yasin ni sedang memerhatikan keadaan sekeliling, dan Yasin kata waktu tu memang orang-orang kat situ nampak macam tak adalah pelik sangat, nampak seperti orang kita. Cumanya Yasin kata kebanyakan rumah-rumah yang terdapat dekat kampung tu seperti rumah-rumah lama lah. Rumah-rumah yang memang dibuat daripada papan. Dan kebanyakan mereka ni semuanya berpakaian baju putih. Yasin kata macam yang perempuan, kebanyakan perempuan memang memakai seperti baju kurung berwarna putih. Dan ada yang bertudung, ada juga Yasin kata macam bertudung tetapi macam nampak rambut sikit. Dan manakala yang lelaki pula seperti memakai baju Melayu yang berwarna putih, dan ada juga yang bersongkok dan tak bersongkok. Dan pada ketika ini memang Yasin cuma diam je tau. Memang Yasin ni tak ada cakap apa-apa pun. So yang budak ni pun bawalah Yasin ni berjalan-jalan. Dan apa yang Yasin cerita, budak ni bawa Yasin ni berjalan-jalan dekat salah satu tempat lah, di mana dekat tempat ni terdapat ramai budak-budak yang memang lebih kurang baya kita orang, yang berumur dalam 8 ke 10 tahun macam itu. So dekat situ terdapatlah ramai budak-budak yang macam sedang bermain sesama mereka. Jadi selepas tak lama Yasin ni berada dekat situ, budak yang bawa Yasin ni pun ajak lagi Yasin pergi ke tempat lain pula. So Yasin ni pun hanya ikut je lah daripada belakang budak ni kan. So Yasin ni pun jalan je lah, ikut je lah budak ni. So lepas tu Yasin kata dia ni tiba dekat salah satu parit yang terdapat dekat dalam kampung tu. Tetapi apa yang Yasin kata, parit yang Yasin tengok ni sama seperti parit yang terdapat dekat dalam kebun belakang rumah kampung saya ni. Dan budak ni ajak Yasin ni memancing dekat parit tu tau. Dan Yasin kata budak ni ajak Yasin memancing sama seperti macam mana kita orang ni memancing.
macam saya kecil-kecil dulu, selalunya saya dengan sepupu-sepupu saya, kita orang akan memancing lah. Tapi selalunya kita orang ni akan mancing dekat parit yang besar sedikit, terdapat dekat depan rumah kampung saya ni. So kita orang dulu waktu kecil-kecil, kita orang ni selalu memancing pakai batang buluh yang kecil tu. Lepas tu ujung dia tu kita orang akan ikat dengan tali tangsi. Lepas tu ada mata kail. Lepas tu umpan pakai cacing kan. Dan Yasin kata budak ni ajak Yasin memancing sama seperti yang macam kita orang ni pakai. So lepas tu Yasin dengan budak ni pun duduk je lah dekat tepi parit tu, memancing lah kan. Dan selepas tu apa yang Yasin cakap, nak ikutkan tak ada pun. Diorang ni tak ada dapat pun ikan ke apa, memang tak ada. Jadi selepas dah lama Yasin dengan budak ni duduk dekat tepi parit tu, so budak ni pun ajak lagi lah Yasin ni pergi berjalan-jalan lagi dekat sekitar kampung budak ni. So macam kita orang ni pula dekat dunia luar. Masa tu kita orang ni dah lama lah, agak lama juga kita orang ni mencari-cari Yasin ni. Tapi pada awalnya kita orang ni cuma cari Yasin ni dekat bahagian macam depan-depan sikit, dekat dalam kebun ni lah. Kebun yang terdapat dekat belakang rumah kampung saya ni, kebun ni besar. So kita orang masa main semik-semik tu, kita orang main dekat bahagian yang depan-depan sikit ni je lah. Sebab kita orang tak berani nak main lagi belakang. Nak ikutkan kalau lagi belakang dia punya semak ataupun lalang-lalang tu lagi tinggi. Jadi bila kita orang ni macam keluar daripada kebun tu, adalah sedikit ruang kan yang di mana kita orang main ronda kat sini. So kita orang berkumpul kat situ tau. Kita orang ni macam berbincang lah sesama kita orang kan. Macam mana pula Yasin hilang kan. So disebabkan masa tu kita orang dah sedikit cuak lah. Tapi masa tu kita orang tak pun fikir pasal hantu ke apa ke. Memang tak fikir. Jadi kita orang ni semua pun macam nekat lah nak cari Yasin ni lebih ke dalam lagi, ke dalam kebun tu kan. Kita orang pada awalnya tak nak bagi tahu dekat orang-orang dewasa. Kita orang takut yang kita orang ni nanti kena marah. So tu yang kita orang ni cuma diam je, tak bagi tahu dekat orang dewasa dulu. Dan kita orang membuat keputusan sendiri. So masa ni kita orang pun nekat je lah masuk lebih ke dalam lagi kan. So bila kita orang tiba dekat hujung kebun ni, dekat hujung kebun ni memang terdapat satu parit yang besar lah. Lepas tu dekat seberang parit tersebut terdapat mungkin kebun ataupun kampung orang lain agaknya. So masa tu kita orang terfikir macam agak tak logik lah kalau yang Yasin ni macam sampai nekat kan nak sembunyi dekat sebalik parit tersebut lah. Kira kalau kita orang tengok parit tu memang besar dan agak dalam. So masa tu memang kita orang fikir macam takkanlah Yasin ni sampai sanggup kan tak nak jadi nak sembunyi sampai merentasi parit tersebut. So bila kita orang dah sampai dekat hujung kebun tu, kita orang ni pun berpatah balik lah. Pergilah keluar daripada kebun ni. Macam rumahnya Yasin dan Ayul ni terletak dekat belakang rumah kampung saya ni tau. So bila kita orang keluar daripada kebun tu, daripada belakang rumah ni, kita orang boleh lintas lah pergi ke rumah Yasin dan Ayul ni. So kita orang ni pun teruslah pergi ke rumah Yasin dan Ayul ni. Kot-kot lah masa tu kita orang terfikir manalah tahu kan waktu tengah main sembunyi-sembunyi tu yang Yasin ni macam main tipu lah kan. Dia ni pun pergi balik ke rumah dia kan. Jadi setibanya dekat rumah Yasin dan Ayul ni, kita orang ni pun carilah si Yasin ni. So masa tu memang Yasin ni pun tak ada kat rumah. Jadi macam yang Ayul ni ialah dah sampai kat rumah dia. So yang Ayul ni pun teruslah balik kat rumah dia. Jadi macam saya dengan sepupu-sepupu saya, kita orang pun baliklah ke rumah kampung saya semula. Lepas tu kita orang ni pun makan je lah, makan, minum apa semua kan. Sebab masa tu kita orang tak fikir langsung yang Yasin ni macam kena sembunyi dengan bunian ke apa ke. Memang tak ada nak fikir-fikir hantu ke apa ke, memang tak ada. Sebab yang kita orang main sembunyi-sembunyi ni waktu tu adalah waktu siang. So memang kita orang tak terfikir pasal hantu langsung lah. Dan masa tu kita orang terfikir mungkinlah agaknya Yasin ni dia cabut daripada tempat yang kita orang main sembunyi-sembunyi ni. Lepas tu dia pergi ke rumah dia, lepas tu dia pergi ke rumah kawan-kawan dia agaknya kan. Masa tu kita orang fikir macam gitulah. So macam saya dengan sepupu-sepupu saya ni pun, kita orang masa tu tunggu je lah yang Yasin ni sampailah lepas asar macam itu. Sebab selalunya dalam lepas-lepas asar dekat-dekat pukul 5 macam itulah, saya dan juga sepupu-sepupu saya, termasuklah dua pupu saya iaitu Ayul dengan Yasin ni, memang selalunya Ayul dengan Yasin ni akan datang ke rumah kampung saya lah untuk join kita orang main badminton dekat halaman rumah kampung saya ni.
So bila dah lepas waktu asar tu, kita orang ni pun semua dah berkumpul lah dekat depan tu kan untuk bermain badminton. Jadi tak lama lepas tu yang Ayul ni pun datang dan kita orang masa tu tengok cuma Ayul seorang je yang datang. Jadi kita orang ni pun tanya dekat Ayul, Yul, Yasin ni tak ada ke? Dan Ayul kata Yasin masih tak ada balik ke rumah lagi. Masa tu kita orang dah start rasa risau jugalah. Jadi macam kita orang ni pun ambil basikal kita orang dan suruhlah si Ayul ni bawa kita orang tunjuk kat mana rumah kawan-kawannya Yasin ni kan, yang mana yang Yasin ni rapat lah. Jadi kita orang ni pun naik basikal beramai-ramai, follow lah si Ayul ni, pergilah ke satu rumah kawan-kawannya Yasin yang mana yang berdekatan dengan rumah kampung saya ni lah. Kita orang ni pun pergilah ke rumah kawan-kawan Yasin ni dan masa tu memang semua orang pun kata tak ada nampak Yasin dan semua orang kata memang Yasin ni tak ada datang kat rumah diorang. So kita orang pun berpatah baliklah pergi ke rumah kampung saya. Masa tu kita orang masih tak fikir lagi pasal hantu ni ke apa ke tak. Memang masa tu kita orang dah start risau dan kita orang terfikir, entah Yasin ni kena patuk ular ke, kena makan ular ke kan. Jadi nak atau tidak kita orang kena bagi tahu jugalah dekat orang-orang dewasa kan. Bagi tahulah, kita orang ceritalah kan yang kita orang ni tadi siang kita orang main sembunyi-sembunyi dekat belakang. Lepas tu yang Yasin ni hilang tak jumpa. Dan seperti yang kita orang jangka lah, memang kita orang masa tu semua kena marah kan, sebab yelah berani-berani nak pergi main sembunyi-sembunyi dekat kebun belakang rumah tu kan. So masa tu memang semua orang berkumpul dan panggil jugalah mak dan juga ayah si Yasin dan Ayul ni. So kita orang ni pun semua berkumpul lah dekat belakang rumah kampung saya ni. Jadi macam orang-orang dewasa ni, diorang ni pun masuklah ke dalam kebun untuk cari Yasin ni. Dan kalau macam orang dewasa ni, diorang ni beranilah untuk cari lebih luas lagi kan. Sebab masa tu diorang ni ada bawa parang juga, ialah untuk tetas-tetas ataupun tebang lah mana-mana yang lalang ataupun rumput yang tinggi-tinggi. Jadi bila dah cari-cari Yasin ni dekat sekitar semua kebun ni, dan lepas tu orang-orang dewasa ni kan yang cari Yasin ni keluar daripada kebun dan tak jumpa. Memang diorang cakap tak ada jumpa Yasin ni. Dan masa tu memang jam dah dekat-dekat pukul 7 Waktu tu memang dah dekat senja. Jadi macam naluri seorang mak ni memang kuat lah. Masa semua orang macam tengah kalut-kalut macam tak jumpa si Yasin ni kan. Jadi tiba-tiba mak si Yasin ni terkeluar tau daripada mulut dia. Mak Yasin ni kata, entah-entah Yasin dah kena sembunyi dengan bunian tak. Jadi masa tu kita orang semua pun macam masa tu tak terfikir langsung pasal hantu ke, pasal bunian ke apa, memang tak terfikir langsung. Jadi bila dah dengar yang mak Yasin ni kata macam gitu, jadi masa tu macam ayah saya dan juga ayahnya Yasin ni, mereka berdua ni pun azan lah. Kira mereka berdua ni start azan dekat depan kebun ni. Dan lepas tu mereka masuk ke dalam lagi sikit untuk azan lagi. Dan mereka masuk lagi ke dalam sikit untuk azan lagi. Waktu ayah saya dan juga ayah Yasin ni masuk ke dalam lagi kan untuk laungkan azan. So adalah salah seorang abang sepupu saya ni, dia pun melaungkan azan juga dekat belah depan lah sebelum nak masuk ke kebun ni. Dan masa tu yang memang saya ingat lah, masa tu memang dalam lebih kurang sebelum 5 minit nak berkumandangnya waktu azan, tiba-tiba kan waktu semua orang ni tengah kalut-kalut apa semua kan, tiba-tiba maknya Yasin ni ternampak Yasin ni sedang duduk dekat atas tanah, dekat atas lantai kan, sambil bersandar tau, dekat di sebalik pokok rambutan yang terdapat paling depan sekali lah dekat kebun ni kan. Dan masa tu yang mak Yasin ni pun terus menjerit lah dekat kita orang semua ni, itu Yasin ada kat situ, Yasin ada kat situ. Jadi macam kita orang ni semua pun pergilah ke pokok rambutan tersebut dan memang betul Yasin ada kat situ. Dan pada ketika itu memang tengok Yasin ni dalam keadaan yang sangat lemah, dan pada masa ni Yasin masih belum boleh bercakap lagi. So lepas tu yang ayah Yasin ni pun dokonglah Yasin ni kan, papa Yasin ni bawalah Yasin ni balik ke rumah. So lepas tu macam kita orang ni semua pun balik ke rumah juga untuk kita orang ni mandi dan bersiap-siap lah untuk menunaikan solat maghrib.
So lepas dah solat maghrib macam tu, kita orang ni semua pun pergilah ke rumah Yasin dan juga Ayul ni. Dan pada masa tu memang kita orang ni dah ada panggil lah salah seorang pakcik ataupun atuk yang terdapat dekat kampung saya ni. Dan memang pakcik ni pandailah nak berubat orang kan. So tak lama selepas itu yang pakcik ni pun sampailah ke rumah Yasin dan Ayul ni. Dan pakcik ni pun tengokkanlah keadaan Yasin dan berubatkan Yasin ni. So macam pakcik ni dia memang ada minta lah air yang diisikan dekat dalam gelas. Dan pakcik ni pun membacalah ayat-ayat suci Al-Quran dekat air tersebut. Dan pakcik ni berikan kepada Yasin untuk Yasin minum air tersebut. So selepas Yasin minum air tersebut, Alhamdulillah barulah Yasin ni boleh bercakap tau. Tapi masa tu keadaan Yasin ni masih dalam keadaan yang lemah. Dan Yasin pun ceritalah kepada kita orang ni semua apa yang telah berlaku daripada mula sampailah akhir kan. Dan apa yang pakcik ni cakap kepada kita orang, keadaan Yasin ni terlalu lemah sebab seharian Yasin ni berjalan. Dan seharian juga Yasin ni memang tak diberi makan dan juga tak diberi minum. Oh, ada sedikit tambahan macam gambar-gambar yang saya gunakan memang adalah gambar betul. Suasana kebun yang terdapat dekat belakang rumah kampung saya ni. Kreditlah kepada sepupu saya Apit kerana sudi kan tolong saya untuk ambilkan gambar tersebut untuk saya gunakanlah gambaran yang sebenar untuk korang tengoklah macam mana suasana kebun yang terdapat dekat belakang rumah kampung saya ni, yang pada ketika itu kita orang kecil lagi dan kita orang main sembunyi-sembunyi kat situ. Dan yang pasal pokok buluh tu, dekat sini terdapatlah sedikit voice chat saya bersama dengan Apit. Pokok buluh dah lama awak tak ada. Mati ke kena bunuh itu apa? Pokok buluh tu kan macam seram-seram sikit kan kalau malam apa kan. Macam saya agak lama jugalah saya tak balik ke kampung saya ni. Dan yalah kalau masa saya dah besar-besar pun saya balik ke kampung saya ni memang dah jarang lah nak pergi ke kebun belakang ni. Dan sekarang ni apa yang Apit ni bagi tahu kat saya, pokok buluh ni dah tak ada. Kan pokok buluh ni memang dimatikan lah. Sebabnya memang pokok buluh ni agak keras sedikit lah. Banyak lah cerita yang terdapat pasal pokok buluh ni kan. Baiklah, sampai sini saja cerita untuk malam ini, cerita untuk episod kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di cerita yang akan datang, di episod yang akan datang. Apa-apa pun, saya nak ucapkan selamat datang lagi sekali bagi sesiapa yang baru je terjumpa channel ini. Secara sengaja atau tak sengaja, kalau anda suka akan cerita kisah seram hantu, bolehlah support saya dengan tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng, kalau boleh like dan juga komen. Bagi sesiapa yang sentiasa menyokong saya, sentiasa tengok video-video di dalam channel saya ini, saya ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat. Okeylah, semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.